Hari ini kita akan tengok macam mana bentuk graf, macam mana bentuk graf untuk 3 jenis fungsi trigonometri. Ini. Kita ada sin, kita ada cos, kita ada tangent. Kita mulakan dengan sin dulu. Sin biasa kita akan lukis dari 0 sampai 360 darjah. Ini ialah bulatan unit. Dia dipanggil sebagai bulatan unit sebab jejari dia ialah 1 unit. Jejari dia 1 unit. Jadi di sini dia punya amplitude, kalau belajar fizik amplitude dia pun akan jadi 1 juga di sini. Alright. So dengan sistem ini yang kamu boleh dapat daripada buku teks, kita dah boleh lukis graf untuk sin. Hanya dengan tarik sini, mengelilingi bulatan ini sekali, jadi graf sin akan dapat dibentuk. Tapi kena buat perlahan sikit lah, sebab yang terbentuk adalah titik-titik. So kalau you nak buat graf, maka titik-titik dia kena rapat, baru dapat graf dia. Yang tak rapat, you kena patah balik sedikit lah. Macam ni. So ini ialah graf untuk sin, di mana amplitude dia adalah 1 yang berlaku pada 90 darjah sini. Nilai dia adalah 1, dan pada 270 darjah nilai dia ialah negatif 1. Ini boleh faham? Ini okey kan? Graf dia? Okey. Okey ya. Baik, kita tengok graf jenis yang kedua pula. Kita tengok cos. Sama juga, mula daripada 0, kita pusing. Pastikan perlahan sedikit supaya titik-titik itu tersambung. Dan kita akan dapat bentuk yang sebegini. Mana yang tak dapat, kita patah balik sikit, rapatkan titik-titik dia. Dah, inilah graf untuk cos. Perhatikan di sini dia boleh amplitude pun adalah 1. Dan di sini adalah negatif 1. Tadi graf sin, nilai 1 dia berada pada 90 darjah dan 270 darjah. Manakala di sini nilai 1 dia berada pada 0 darjah dan 360 darjah. Dan negatif 1 dia berlaku pada 180 darjah. Tetapi pada 90 dan 270 nilai dia ialah 0. Itu beza dia. Untuk graf cos. Jelas? Jelas. Baik. Kita tengok pula graf jenis yang ketiga, graf tangent. Graf tangent. Graf tangent akan mula daripada 0 kalau you perhatikan di sini dan graf itu dia akan terus naik ke atas. Terus naik ke atas. Dan dia tak akan sentuh 90 darjah. Walaupun garisan itu semakin menghampiri 90 darjah, tapi dia tak akan sentuh 90 darjah. Dan mana dia pergi? Selepas 90 darjah, dia akan muncul balik dari bawah. Tengok. Dia muncul balik dari bawah. Nampak tak? Dia muncul dari sini. Sini pun ada garisan 90 darjah, di mana graf akan sangat hampir dengan garisan 90 darjah ni, tapi dia tak akan sentuh dia. So dia akan teruskan sampai ke 180 darjah. Dia akan sentuh 180 darjah. Maksudnya semasa 180 darjah dia berada pada tempat kosong. Selepas itu dia akan macam kopi bahagian 1. Dia macam kopi bahagian 1. Ya. Sama sahaja graf dia. Sama sahaja graf dia. Dia akan naik dengan sangat cepat. Dan dia akan muncul balik dari bawah.
Okay, so di sini 270 darjah, graf pun tak akan sentuh dia. Okay, dan dia akan muncul balik dari bawah sampailah 360 darjah. Dia adalah dalam tempat kosong. Okay, tempat kosong di sini. Jadi ini faham tak? Faham. Okay, so graf tangent dia tak ada amplitude. Okay, amplitude maksudnya nilai tertinggi, nilai terendah. So graf tangent dia tak ada amplitude. Dia tak ada nilai tertinggi, tak ada nilai terendah sebab dia infinity. Okay, dia adalah infinity. Okay. Baik, kita tengok contoh satu. Macam mana kita nak lukis graf. Okay, kita nak lakarkan graf. Di sini soalan dia berpusing pada soalan trigo sin. Okay, sin Jadi kita mula-mula kena tahu dulu graf sin sepatutnya macam ini. Okay, seperti yang kita telah bincang, graf sin dia berbentuk macam S. Okay, tempat maksimum dia adalah 1, tempat minimum dia adalah -1 dan berlaku pada 90 darjah dan 270 darjah. Okay, sekarang kita kena lakar graf Y sama dengan 2 sin X. Okay, Y sama dengan 2 sin X. Okay, apa maksudnya? Apa beza dia dengan soalan yang kita ada? Okay, graf ini ialah Y sin X. Ini ada Y sama dengan 2 sin X. Mana beza dia? Boleh nampak tak? Di mana beza dia? 2. Ya, ada 2. Okey, dan 2 ini berada di depan. Bila 2 berada di depan sin cos tangent kita, ini sebenarnya bermaksud dia punya amplitude. Okey, amplitude. Jadi kalau nak lukis graf ini, okey, sangat senang. Sekejap sangat senang. Hanya lukis balik graf yang sama. Okey, lukis balik graf yang sama. Tetapi nilai amplitude-nya, iaitu nilai di sini, tukar jadi 2 dan bawah tu tukar jadi -2. Itu maksudnya amplitude. Okey, katakan saya tulis nombor ni sebagai 3. Jadi sini kita kena tulis 3 dan bawah tulis berapa? -3. Ya, -3. Okey, so nombor depan ini berubah, bermaksud nombor ini juga akan berubah. Di sini pada graf yang asal tiada nombor, bermaksud dia adalah 1. Okey, dia adalah 1, maka amplitude dia adalah 1 dan -1. Itu soalan A. Jelas? Jelas. Jelas. Okey, jom kita pergi kepada soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua. Soalan B-nya. Soalan B dia berkata, B sama dengan Y sama dengan sin 2X. Sekarang, apa beza dia sekarang? Apa beza dia sekarang? Di mana beza dia? 2x. Ya, dia ada 2x. Okey, 2 di sini. Okey, kalau 2 tadi di depan, dia bermaksud apa? Amplitude. Amplitude. Kalau 2 di sini, dia bermaksud apa? Dia bermaksud putaran lengkap. Okey, putaran lengkap. Ataupun ayunan lengkap. Okey, dalam fizik ada belajar kan? Satu ayunan lengkap. Okey, ataupun satu lambda. Kamu belajar betul tak? Dalam English dia ialah complete oscillation Complete oscillation.
Baik, macam mana nak lukis graf yang ni? Sebenarnya tak susah juga. Anda hanya perlu lukis lagi sekali graf ini. Okey, lukis lagi sekali graf ini dan lukis lagi sekali graf ini. Dan dikombainkan. Macam ni. Okey, macam ni. 2 kali ayunan lengkap. Okey, yang ini bermaksud berapa kali ayunan lengkap? 1, Yang ni 1 ayunan lengkap. Ini bermaksud berapa kali? 2. 2 kali. Okey, tetapi of course bukan macam ini sebulat-bulatnya. Okey, first kita kena lakarkan grafnya. Maaf, lukisan tak berapa cantik. Sekali lagi. Okey, graf dia. Okey, bentuk dia macam ni. Ini maksudnya dia 2 ayunan lengkap. Nampak tak? Dia naik atas, turun bawah, balik ke tengah-tengah. Naik atas, turun bawah, balik ke tengah-tengah. Okey, so sekarang kita lukis dia punya paksi. Okey, kita lukis dia punya paksi. Okey, ini dia punya paksi. Dan juga paksi X-nya. Okey, juga paksi X dia. Paksi dia tarik ke sini. Okey, so ini kita dah tak pandang lah. Okey, lukisan dia sebenarnya yang ini, yang bawah ni. Okey, so kita tak pandang ni. Maaf. Kita perlu lukis semula Okey, kita lukis semula. Okey, so you boleh nampak di sini ini ialah paksi Y dia dan ini ialah paksi X-nya. Okey, paksi Y dan paksi X dia, sudut dia akan bermula daripada 0 darjah. Okey, dan hujung sini masih 360 darjah. Okey, macam ini. Kalau ini dia sekali ayunan 360 darjah. Yang ini dalam 360 darjah ada berapa kali ayunan? 4. Ada berapa kali ayunan? Berapa kali? 2. Ada 2 kali, betul. Okey, dari sini naik atas, turun ke bawah, balik ke tengah-tengah ni. Ini kira berapa kali? 1. 1 kali. Dan dari sini naik atas, turun bawah, balik ke tengah lagi. Ini kira berapa kali? Berapa kali ni? Dari tengah, naik atas, turun bawah, balik ke tengah. Ini berapa kali ni? 1. 1 kali. So depan ada 1 kali, belakang ada 1 kali. So dia ada 2 kali ayunan lengkap. 2 putaran lengkap. So kalau sini ialah 360 darjah, boleh tak kamu bagi tahu cikgu di mana 180 darjah? Tolong touch dalam skrin bagi tahu cikgu di mana 180 darjah. Tolong sentuh dalam skrin bagi tahu cikgu di mana 180 darjah. Semua orang boleh cuba. Ya, betul. Walaupun tak berapa tepat Okey, betul. Okey, very good. So, kita tahu depan 0 darjah, belakang 360 darjah. Jadi di sini ialah
180 darjah. Okey, kita ada 5 sudut yang penting 0, 180, 360 dan juga 90 dan 270. So di mana 90? Di mana 90? Tolong tandakan di mana 90? Ya, betul. Okey, betul. Baik. So sini ialah 90 darjah dan mana 270 darjah? Ya, betul Jilong. Okey, TI pun betul. Okey, so di sini ialah 270 darjah. Okey. Baik. So ada lagi belum habis lukis, iaitu amplitude dia. Kalau ikut soalan ini, amplitude dia berapa? 1. Amplitude dia adalah 1 di sini. Nampak tak? Dia tak ada nombor di depan maksudnya 1. Bermaksud nilai tertinggi dia ialah 1 dan nilai terendah dia ialah negatif 1. Okey, kamu boleh lukis paksinya dengan guna pembaris. Okey, lukis paksi dia dengan guna pembaris dan guna garis putus-putus lah. Okey, biasa garis lengkap hanya untuk paksi X dengan paksi Y sahaja Okey, ini ialah amplitude dia. Negatif 1 dan juga 1. Alright. Apa lagi kita boleh lukis? Kita boleh lukis dia punya nilai sini. Okey. Kalau nak lukis right, dan juga nilai sini. Dan nilai sini. Okey. So ini ialah graf Y sama dengan sin 2X. Jelas? Jelas. Jelas. So, ini ialah graf lakaran Kamu tak dibenarkan menggunakan kertas graf. Okey. Tak boleh guna kertas graf. Okey, kita tengok contoh yang ketiga. Contoh Y sama dengan sin X tambah 1. Okey. Y sama dengan sin X tambah 1. Soalan C. Okey, sin X tambah 1. Okey, dia masih graf yang macam ini. Berapa amplitude-nya? Berapa amplitude dia? 1. 1. Berapa ayunan lengkapnya? 1. 1 juga. Jadi apa maksud nilai tambah 1 ni? Okey, cuba kita tengok Dia masih daripada graf ini. Okey, masih daripada graf ini. Jadi cikgu lukis dia punya graf Okey, lakaran. Graf dia ialah macam ini. So sekarang kita lukis dia punya paksi-paksinya. Okey, kita lukis dia punya paksi-paksinya. Okey, ini paksi Y-nya. Sekarang kita lukis paksi X-nya. Paksi X dia di sini Okey. So sekarang nilai di sini ialah 0. Nilai di atas ni ialah nilai berapa? Atas ni nilai berapa? 1. Okey. Dan nilai bawah ni ialah nilai berapa? Negatif 1. Negatif 1. Okey. Tetapi soalan di belakang ni dia ada tambah 1. Tambah 1. Bermaksud ini macam naik lift. Kalau dia kata tambah 1, maksudnya dia pergi ke tingkat 1. Kalau dia kata tolak 1, apa maksud dia?
tingkat bawah. Ya, dia turun ke bawah, tingkat bawah. Okey, jadi di sini tambah satu bermaksud nilai tepi ni, nilai di tepi ni. Satu ni akan menjadi tambah satu. So dia akan jadi berapa? 2. Ya, dia akan jadi 2. Kosong ni pun akan ditambahkan 1. Dia akan jadi berapa? 1. Satu. Akan jadi 1. Negatif 1 pun akan ditambahkan 1. Dia akan jadi berapa? 0. Ya, dia akan jadi kosong. Maka, tengok betul-betul. Sebenarnya paksi X dia berada di sini. Tempat kosong. Ialah paksi X ni. Boleh faham? Boleh. Boleh. Pelanggaran, kita hanya pindahkan, kita lukis dengan pensel kan. Jadi kita hanya pindahkan dia punya paksi. Okey, semua orang tahu nak lukis ini bukan senang lengkungnya. Okey, nak dapatkan yang cantik bukan senang. Jadi takkanlah kita nak padam yang ini lukis semula kan. Jadi kita ambil paksi X dia, padamkan. Okey, lepas tu turunkan dia ke bawah. Okey, lukis lagi satu yang baru ke bawah. Okey, di sini kita kena tahu berapa sudutnya, okey, ataupun di mana sudut yang pentingnya. Apa sudut-sudut yang penting? Kita ada kosong darjah di sini, so kosong lagi 90 darjah. 90. 90 darjah. Di mana 90 darjah? Pada nilai berapa? 2. Ya, pada nilai 2 ni. Okey, ada 90 darjah. Okey, lepas 90 darjah kita ada apa lagi? Okey, 90 darjah. Lagi? 180. 180 dekat mana? Kat Tengah-tengah. Kat tengah-tengah. tengah-tengah kan? Okey, cikgu lukis balik yang ni Tadi cikgu kata paksi X dengan Y garis penuh. Jadi yang ini kita boleh juga lukis garisannya, tapi lukis dengan garis putus-putus lah. Okey, so kita tahu 180 darjah di sini. Okey, 180 darjah di sini. Okey, 180 darjah dan juga mana? Selain daripada 180 darjah, apa lagi kita ada? 270. Mana 270? Dekat kosong. Dekat kosong yang sentuh X ni Okey, ini adalah 270 darjah. Okey, tadi kalau nak tepat, okey, sini kita boleh lukis dia punya garis putus-putusnya. Okey, lagi? Satu lagi berapa? 360 darjah. Dekat mana tu? Dekat nilai? Dekat nilai 1. Ya, dekat nilai 1. Nampak tak? Di sini. Okey. So, dah selesai. Alright. So, kita bandingkan balik dengan graf asal. Graf asal ialah separuh di atas, separuh di bawah. Nampak tak? Okey. So, soalan C ni dia kata graf tu akan anjak satu ke atas. Tambah satu. So, nampak tak graf tu? Dia telah dinaikkan ke atas dan bahagian bawah dah hilang. Daripada macam ni, separuh di atas, separuh di bawah, dia dah jadi macam ni. Okey? So nampak tak dia macam naik satu anak tangga? Nampak. Faham tak? Okey? So, nanti kamu kena lakukan satu aktiviti iaitu melukis gambar raja yang ini selepas rehat.